kekuatan. Kekuatan macam mana? Kekuatannya sama seperti para malaikat, iaitu tidak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Kita akan teruskan PDPR pada hari ini. Masih lagi dalam pelajaran yang ketiga, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul, bahagian yang ketiga. Okey, baiklah. Ini adalah paparan kita darjah 6, kita Tauhid, bersama dengan saya Ustazah Nurlihana binti Ani daripada Sekolah Agama Bandar Penawar. Okey, baiklah murid-murid, marilah kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, apakah subtopik yang kita akan sambung belajar pelantar pelajaran Tauhid? Okey, kita akan belajar 3.10. Okey, 3.10 kekuatan para rasul. 3.11 perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Apa beza mukjizat dengan sihir? Okey, 3.12 bilangan Nabi dan Rasul. Okey, murid-murid boleh rujuk kitab Tauhid muka surat 20 hinggalah muka surat 24 ya. Okey, baiklah. Murid-murid boleh rujuk kitab Tauhid darjah 6 muka surat 20. Kita akan belajar 3.10 kekuatan para rasul. Apa kekuatan para rasul ni? Kehebatan para rasul. Okey, baiklah, yang pertama, pada zahirnya Allah Ta'ala telah memberikan para rasul ni kekuatan sama macam manusia. Tetapi Allah tidak menjatuhkan martabat mereka. Di mana pada batinnya Allah Ta'ala telah memberikan para rasul ni kekuatan. Kekuatan macam mana? Kekuatannya sama seperti para malaikat, iaitu tidak sekali-sekali mereka, para rasul ni menderhaka kepada Allah. Seperti para malaikat lah. Malaikat ni adalah makhluk yang Allah jadikan daripada cahaya, tapi sentiasa taat kepada Allah. Tak pernah menderhaka kepada Allah. Okey, yang ketiga pula, para rasul berhadapan dengan Allah Ta'ala bersifat dengan malaikat. Okey, para rasul ni bila berhadapan dengan Allah sifatnya sama seperti malaikat, dan bila berhadapan dengan manusia, sesama manusia bersifat dengan sifat yang kemanusiaan, sama seperti manusia biasa. Okey, yang keempat pula, perbezaan. Apa beza rasul dengan manusia biasa? Okey, bezanya ialah rasul ini Allah kurniakan dengan mukjizat, ada mukjizat. Okey, sebentar lagi kita akan tahu apa dia maksud mukjizat. Okey, manakala manusia biasa ni tak ada mukjizat. Kita ni manusia biasa, tak ada kelebihan pun, tak ada mukjizat. Mukjizat ni Allah beri hanya kepada para rasul. Okey, kita sambung. Okey, baiklah. Apakah okey, 3.11 ya, dalam kitab muka surat 20 hingga 21. Okey, perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Okey, apa beza dia? Okey, mukjizat. Kita tengok mukjizat ni adalah perkara yang menyalahi adat, yang kalau dari segi adatnya tu macam mustahil, tapi akal manusia tidak mampu memikirkan kejadian yang berlaku kepada rasulnya. Contohnya apa? Seperti menghidupkan orang mati. Ada rasul yang Allah berikan mukjizat boleh hidupkan orang mati, menyembuhkan mata orang buta, kan? Okey, keluar air dari celah jari Nabi dan lain-lain. Banyak lagi lah mukjizat para Nabi yang kita dah ketahui, kita dah belajar. Okey, seterusnya sihir pula. Apakah maksud sihir? Sihir ni adalah perkara luar biasa. Okey, perkara luar biasa yang boleh berlaku kepada orang biasa, manusia biasa. Dengan cara apa? Dengan cara dia belajar. Maknanya dia mempelajari ilmu sihir tersebut. Maknanya bukan kurniaan daripada Allah. Kalau mukjizat ni Allah yang beri kelebihan ni. Kalau ilmu sihir ni manusia sendiri yang belajar. Dilakukan oleh orang yang fasik. Fasik ni orang yang banyak melakukan dosa. Dengan tujuan apa dia nak ada ilmu sihir ni? Tujuannya untuk menipu daya. Contohnya siapa? Iaitu Musailamatul Kadzab yang meludah ke dalam sebuah perigi. Tujuan dia untuk apa? Supaya kononnya kalau dia ludah air dalam perigi tu, air tu boleh jadi banyak, tetapi tak banyak pun sebenarnya, tak boleh pun. Okey, seperti apa yang dia inginkan. Okey, sebabnya semua berlaku tu adalah dengan keizinan daripada Allah. Okey, baiklah.
Seterusnya kita sambung ya. Okey, bilangan Nabi dan Rasul, bilangan Nabi dan Rasul. Okey. Bilangan Nabi dan Rasul ni ada dua cara kita nak tahu. Yang pertama secara ijmal, yang kedua secara tafsil. Okey, ijmal maksudnya apa? Beriman dan percaya Allah Taala telah mengutuskan sejumlah nabi dan rasul yang tidak diketahui bilangan sebenarnya. Okey, maknanya secara ijmal ni dia tak tahu, tak pasti berapa bilangan nabi dan rasul. Tapi kalau secara tafsil maksudnya terperinci. Okay, kalau ijmal ni maksudnya secara ringkas. Tafsir, secara tafsili maknanya fardu ain, wajib ke atas setiap mukallaf, setiap yang beriman, percaya bahawa tentang kena tahu 25 orang rasul. Maknanya 25 rasul tu kita wajib kena tahu. Okey. Baiklah, seterusnya masih lagi dalam subtopik 3.12 iaitu bilangan Nabi dan Rasul. Boleh rujuk kitab muka surat 22. Okey, kita tengok sini perkara, apa dia dan jumlah. Okey, maknanya para Nabi ni menurut riwayat ada 124,000 orang Nabi. Okey, para Rasul ada 313. Para Rasul yang wajib kita tahu ada 25 orang. Okey, Ulul Azmi ada 5 orang. Dan yang mempunyai syariat ada 6 orang. Ulul Azmi ni maksudnya apa? Ulul Azmi boleh rujuk kitab muka surat 21 bahagian info tepi tu. Okay, iaitu gelaran yang diberikan kepada para rasul yang terpilih sebab dia mempunyai cita-cita yang kuat, kesabaran, dugaan yang Allah bagi tu sangat banyak, sangat hebat. Jadi sebab itulah dia digelar dengan Rasul Ulul Azmi. Okay, dan rasul yang mempunyai syariat ada 6 orang. Okay, baiklah. Seterusnya, rasul-rasul yang wajib kita ketahui. Yang ini kita dah belajar dah. Daripada darjah 2 pun kita dah belajar kan. Ada lagu dia tentang 25 rasul yang wajib kita ketahui. Iaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yang ini kena ingatlah 25 rasul yang wajib kita ketahui. Okey, seterusnya. Okey, kita nak pergi kepada bilangan Nabi dan Rasul juga. Tapi kita nak tahu tentang apa? Rasul Ulul Azmi. Okey. Okey, Rasul Ulul Azmi yang pertama ialah Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi yang paling utama di antara sekalian Nabi dan Rasul. Apakah antara kelebihan Nabi? Antaranya ialah syariatnya kekal sehinggalah ke hari kiamat. Okey, yang kedua memansuhkan syariat sebelumnya. Mansuh ni maksudnya membatalkan syariat daripada Nabi yang sebelumnya. Okey, yang katakan ketiga menjadi Nabi yang paling ramai umat. Nabi Muhammad ni lah yang paling ramai sekali umatnya sampailah ke hari kiamat. Okey, dan yang keempat dapat memberi syafaat. Syafaat ni maksudnya pertolongan. Okay, ketika bila Nabi boleh tolong kita? Ketika faslul qada'i, ini pada hari kiamat. Macam mana cara kita nak dapatkan syafaat daripada Nabi? Antaranya selain mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, banyakkan berselawat ke atas Nabi. InsyaAllah ya, mudah-mudahan. Okey, dan yang seterusnya ialah banyak kesukaran dan cabaran ketika berdakwah. Banyak kesusahan yang Nabi hadapi. Ada sehinggakan tahun kesedihan Nabi, kan? Dan pelbagai lagi lah cabaran dia daripada dalam kandungan, semasa dia kecil, semasa dia dibesarkan dan sebagainya. Okey, kena baca tentang tajuk sirah Nabi. Okey, yang kedua, kita pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, apakah antara kelebihan Nabi Ibrahim? Yang pertama, bersabar mentaati perintah Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Okey, seperti yang kita tahu Nabi Ibrahim ni bila dia berkahwin lambat dia dikurniakan anak sehinggalah bila isterinya mengandung dan melahirkan anak dan dapat anak diberikan nama dengan Nabi Ismail, maka Allah perintahkan supaya sembelih pula anaknya. Okey, namun peristiwa ini Allah telah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing dan sehinggalah sekarang kita jadikan dia sebagai peristiwa Hari Raya Korban. Okey. Yang kedua, bersabar ketika dicampak oleh kaumnya ke dalam api semasa pemerintahan Raja Namrud. Okey. Ni pun ada cerita dia. Okey, dan ni pun merupakan mukjizat Nabi Ibrahim lah. Maksudnya dicampak dalam api tapi tidak terbakar dengan izin Allah. Okey, baiklah. Yang ketiga, kita pergi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pula antara kelebihannya ialah bersabar dengan kezaliman Fir'aun. Okey, dan kerenah Bani Israel terhadap baginda dan umatnya. Ini pun banyak tentang kisah Nabi Musa ya. Antaranya tentang Fir'aun lah. Okey, yang keempat, Nabi Isa alaihi salam kelebihannya ialah bersabar apabila disakiti oleh kaumnya sendiri.
Okay, sehinggalah hendak dibunuh, tetapi Allah telah angkat ataupun Allah telah gantikan okay, seorang pemuda yang mukanya diserupakan sama diserupakanlah seperti muka Nabi Isa alaihissalam, dan mereka beranggapan bahawa Nabi Isa tu telah mati disalib, tapi sebenarnya tidak. Allah telah angkat Nabi Isa alaihissalam ke langit. Okey, dan yang kelima ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni antara kelebihannya sangat bersabar. Memang Allah beri kesabaran yang tinggi lah, di mana dia disakiti oleh kaumnya dan dia berdakwah selama 1000 tahun berdakwah, tetapi hanya sedikit je yang beriman. Dan menurut riwayat selama sampai 1000 tahun berdakwah ni tidak sampai pun 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita bayangkanlah kan, hampir 1000 tahun berdakwah tak sampai 80 orang pun. Okay, jadinya betapa sedihnya Nabi Nuh AS, sehinggalah Allah perintahkan Nabi Nuh supaya binalah bahtera. Okay, ataupun ada kisahnya juga. Okay, dan seterusnya, wajiblah ke atas setiap mukallaf melebihkan pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Kita kena tahu tentang kisah-kisah Nabi ni, terutama tentang kisah Nabi Muhammad berkaitan dengan bangsa, ayah dan ibunya, sifat-sifat baginda, kan? Dan tempat dilahirkan, dan perkara-perkara yang berhubung dengan syariat baginda, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, baiklah. Seperti biasa, kerana untuk kasih sayangnya Ustazah mestilah bagi kuis sebab nak uji kefahaman awak. Okey, soalan 1. Apakah maksud mukjizat, dan beri satu contoh. Okey, boleh rujuk kitab ataupun dalam slide ni pun ada dalam video ni. Soalan kedua, apakah maksud sihir, dan beri satu contoh. Satu contoh sihir. Okey, dan soalan ketiga, jelaskan jumlah para nabi ada berapa, para rasul ada berapa, dan rasul ulul azmi ada berapa. Jadi awak kena nyatakan para nabi berapa, rasul berapa, rasul ulul azmi ada berapa. Soalan yang keempat, senaraikan 5 rasul ulul azmi. Okey, 5 nama rasul ulul azmi itu, dan setiap satu rasul tu tuliskan satu contoh kelebihan rasul-rasul tersebut. Okey. Ini soalan kuis untuk pengukuhan dan kefahaman. Okey, baiklah. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alimtanihi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Okey, baiklah. Sekian dahulu pelajaran kita untuk hari ini. Ustazah harap semoga dapat memberi manfaat kepada semua murid-murid Ustazah yang ber-PDPR, dan kita jumpa lagi. Salam sayang dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.